Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera pada abangku-abangku yang dikasihi, dirindui selalu. Apa khabar semua? Harap semua okey lah steady lah Right. Okey bang, hari ni kita ada gitar special iaitu gitar Raku. So ini rupa dia. Yang ni pun saya pun lupa dah dia model apa sebab dia ada model-model series dia kan, standard series dia. Okey, so gitar ni okey bang, memang best lah. Apa nama ni, kalau nak main tu boleh katakan susah jugalah nak berhenti kan. Dia punya tone dia sedap dan sebagainya. Daripada segi dia punya construction neck memang bagus kan. Dia punya profile dia sedap kan. Maknanya untuk profile dia macam ni, dia tak gemuk, dia tak nipis. Maknanya dia versatile untuk pelbagai jenis genre music, genre lagu tu macam-macam dia boleh main. Boleh main metal, boleh main classic rock, boleh main hard rock, heavy metal, semua boleh main gitar ni. Tapi dia adalah dia punya kriteria yang perlu kita achieve untuk dapatkan kita punya genre yang kita nak tu kan. Ada kriteria dia. Okey, walau macam mana pun gitar ni ada beberapa defect lah itu nanti saya cerita lah yang belakang-belakang tu. Right. So ini gitar ni owner dia saudara Azim. Right. So Azim ni dia hantar sini lah untuk buat setup, lepas tu buat intonation balik. Sebab saya check dia punya intonation dia, bila kita open string dia okey, cantik. Tapi bila saya tekan, dia jadi sharp. Maksudnya dia punya scale antara saddle ni sampai fret 12 ni dia pendek. Jadi kita kena tarik dia ke belakang sikit. Baru yang sharp tu dia boleh jadi neutral balik kan. Ke semua tali. Saya dah tarik ke belakang untuk ke semua tadi dia intonation. Lepas tu dia punya masa baru sampai tu, dia punya string action height dia tinggi bang, 1.75 mm dekat fret 1. Fret 1 pula, fret 12 kan. Jadi macam mana nak main tinggi sangat tu tali tu kan. Memang dia punya tone dia gemuk sedap, tapi nak main tu tak best. Dia apa nama ni, dia jadi penat. Dia jadi penat sebab dia tinggi sangat kan. Right. So string action yang achieve untuk gitar ni adalah after setup 1 mm. So far alhamdulillah lah okey lah Right. Tali pun dah lembut sebab dia dah rapat dengan string kan. So kita tak adalah penat sangat kan. Jadi dia punya setting bridge dia ni, tremolo dia ni, saya setting dia slanting macam ni. Right, so dia terjongkit macam tu supaya kita boleh main vibrato kan. Itulah dia. Itu sekarang ni saya pakai sound M angle ni, direct M, sound tube M ni. Jadi yang tadi tu sound without delay, sekali saya pakai delay Boss DD8. Dia punya sustain pun panjang kan. Jadi gitar ni dah tukar pickup. Ini owner supply pickup Seymour Duncan. Jadi okey, nak cerita pasal tone gitar ni so far okey, memang okey sangat. Cuma kalau nak dibanding sebelum dengan selepas tukar pickup bridge ni, sebab dia pakai pickup bridge Wilkinson yang wide range punya tu. Lepas tu dia punya tone dia tu, tapi saya tak record lah cuma saya main random macam tu. Dia punya tone dia, mid range dia tinggi. Lepas tu dia punya tone bite tak macam ni. Dia punya tone bite dia macam middle kan. Dia kalau yang ni bunyi dia jing 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 macam tu. Jing 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 macam tu. Kalau yang asalnya bunyi dia geng 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 geng. Macam tu. Dia punya bunyi gigit dia tu kan. So yang ini bunyi dia lepas dah tukar pickup tu macam ni lah dia punya tone dia. Dia punya attack dia sedap kan. Jadi maknanya bila nak main metal tu memang best lah.
punya attack dia sedap kan. Lepas tu dia kalau nak main palm mute yang attack yang jadi macam ni. Dia punya bunyi jing 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 jing. Sedap kan? Layan je dengar kan. Alright. Okey, daripada segi dia punya okey, yang ini dia roasted maple fretboard dengan neck ni. Roasted maple. So far dia punya sekarang ni saya tengok modern style punya gitar dia banyak jenis headstock, jenis design macam ni. Kan dia separa tajam macam ni, dia macam spear macam tu kan. Dia macam tu. Dia punya neck construction dengan headstock dia macam ikut apa nama ni straight Stratocaster. Dia macam ni, lepas tu dia turun macam ni kan. Dia punya headstock dia ni. Lepas tu dia punya okey, dia punya body dia memang pattern Stratocaster, cuma beza dia pick up HSS kan. Jadi dia pick up dia HSS, asal dia Wilkinson lah. Sekarang ni dah tukar kepada Seymour Duncan ni. Jadi dia ada 5-way level switch dan 1 master volume dan 2 master tone. Right. Jadi defect gitar ni daripada segi construction ada satu saja dia punya defect. Tapi daripada segi dia punya hardware, dia punya pickguard dia ni banyak defect. Dia nampak macam tak ada apa-apa kan. Tapi sebab semuanya dah selesai, saya dah settlekan semua. Tapi ada beberapa defect lah yang susah saya nak buat. Dia drag masa. Kan? Benda tu kecil tapi renyah. Susah nak buat. Okey, nanti saya cerita Right. Kita cerita pasal dia punya configuration dulu. Okey, dia punya sekarang ni dia pakai Bridgepone Wilkinson. So far not bad dia punya tuning stability kan. Banyak jugalah gitar yang pakai Bridgepone Wilkinson ni yang saya set up so far okey lah dia punya tuning stability dia tu. Cuma kalau kita nak main dive ataupun kita nak pull up whammy bar tu, dia ada limit lah sebab dia bukan jenis locking system kan. Kalau kita nak main pull up tu, dia ada kadar je lah sebab macam saya cakap tadi dia bukan jenis yang ada locking system kan. Jadi sepanjang tempoh saya nak set up, nak maintain dia punya tuning stability kan, banyak benda lah nak kena adjust. Dia punya spring dia dia punya spring pun saya dah adjust daripada yang asal. Right, sebenarnya dia boleh lembut lagi tapi untuk gitar ni tak boleh sebab saya nak pakai 2 spring tak boleh sebab dia dah dia punya spring claw dia dah maksimum kan. Jadi dah tak boleh tarik lagi sebab tali pun pakai tali yang 946 Nanoweb Eliza. Okey, kita test dia punya tuning stability. Kita tengok okey tak okey kan.
Okey, cerita pasal dia punya defect kan, apa yang saya cakap tadi tu. Okey, masa saya nak buat dia punya okey, sebelum saya nak cerita pasal pikat dia, saya nak cerita pasal dia punya construction dia tu, apa defect dia. So defect dia adalah dia punya satu je lah, dia punya yang saya nampak lah kan. Dia punya deck pocket dia kecil daripada neck heel. So kita boleh nampak dia punya neck dia ni dengan neck pocket tu dia tak synchronize. Nampak terlebih, dia punya kayu dia terlebih kan. Tapi as long dia punya string spacing tak ada affected, so far okey je, boleh kan. Bukan nampak pun tak nampak kan. Tapi kalau macam saya ni, saya selalu tengok benda-benda macam ni, right. Lepas tu dia punya, masa saya nak buka neck kan, dia longgar. Dia longgar, dia tak rigid sangat kan, dia longgar. Maksudnya dia kalau yang bagus ni dia ketat lah kan. Kita nak buka tu dia ketat, tu yang eloknya lah. Tapi nak kata longgar pun dia tak ada lalu longgar sangat, dia just okey lah, just nice. Cuma dia patutnya boleh jadi lagi ketat lagi daripada tu. Dia punya sustain kan. Okey, dia punya pick guard dia ni ada problem sikit lah. Daripada segi buatan pick guard dia ni agak kasar. Dia punya tepi-tepi ni nampak lah, dia punya kesan-kesan kikir apa semua, kesan potong tu boleh nampak. Dia tak smooth kan. Dia 3 layer. Bukan, yang ini 2 layer. 2 layer pick guard. Okey, yang ini dia 3 layer pick guard. Nasib baiklah dia keras kan. Lepas tu dia punya, masa saya nak buka pick guard ni untuk pasang shielding. Jadi saya kena buka lah ke semua pickup, dia punya port tu saya kena buka selector semua kan. Jadi dia punya, saya dapati dia punya lubang pickup untuk neck dengan middle ni kecil kan. Masa saya nak pusing skru untuk buka pickup ni, pickup tu tak turun. Patutnya bila biasanya kita buka dia turun kan, pickup tu tak turun, skru tu yang ternaik kan. Jadi maknanya dia punya spring dalam ni dia tak function lah. Spring yang mounted untuk pickup tu dia tak function. Sebab apa? Sebab dia punya pickup cover ni tersepit. Dia punya lubang ni kecil. Tu masalah dia. Jadi dah satu hal pula, saya kena kikis kan, kena kikis sampai dia okey lah, sampai dia boleh masuk lah. Maknanya bila kita pusing skru tu, spring tu, pickup tu boleh naik cantik kan, smooth. Tapi walau macam mana pun, dia punya spring dia tu saya terpaksa tukar kepada yang lebih Newton tensioning dia lebih kenyal, lebih keras, sebab untuk responsif dia punya pickup tu naik laju kan. Sebab saya tak boleh nak kikis banyak sangat, sebab dia punya tepi ni dah rapat sangat dengan skru. Nanti kalau saya kikis dia rapat dengan skru, dia ada boleh jadi retak, boleh jadi saya kalau terlebih kikis tu nanti skru tu tak boleh nak mounting pickup dan sebagainya kan. Jadi saya kena ambil satu kaedah, iaitu saya tukar spring yang kenyal sikit kan. So dia sekali dia masih ketat tapi boleh bergerak lah kan. Jadi saya pakai spring yang kenyal tu baru dia okey sikit. Barulah kita boleh adjust dia punya untuk kita buat pickup tuning tu kan, kita nak adjust height tu. Dua-dua pickup ni bang. Okey, itu yang untuk single coil. Kalau yang untuk bridge pickup pula, dia terlebih besar. Dia punya lubang dia terlebih besar. Kalau tengok masa mula-mula dia punya pickup dia tu ada lopong dekat belah atas, dekat bawah dia okey, dekat atas dia lopong. Sebab apa? Sebab dia punya dimension untuk opening ni dia adalah suit untuk pickup yang lama yang jadi besar shock bar tu kan. Jadi sekarang ni pickup ni dia tak ada pickup cover. Jadi dia dia just bare finish macam ni. Jadi bila dia letak dia jadi lopong. Jadi masalah dia berkat sini. Masalah dia adalah saya nak balancekan balik dia punya position dia tu. Tak nak nampak lopong sangat, nampak awkward kan. Jadi apa yang saya buat, nasib baiklah tapak pickup ni dia ada 3 lubang. Tapi itu yang masalah dia tu. Sebab apa? Sebab dia punya lubang dia tu, satu lubang saja yang ada thread. Satu lubang, yang lagi 2 tu dia tak ada thread. Maknanya lubang tu optional lah, kita boleh offset kan. Jadi bila macam tu saya kena tebuk pula lubang baru. Tebuk kan. Barulah boleh masuk skru kan. Yang ini pun saya tak gunakan spring yang kuat. Saya gunakan spring yang lembut. Sebab apa? Kalau kita pakai spring yang kuat, nanti lubang yang saya tebuk tu, takut nanti lubang tu dia lagi besar daripada skru. Kita tak rasa kan. Tapi skru tu yang ada dalam tu, takut nanti kalau kita pakai tensioning yang kuat, lama-lama dia loose. Nanti dia dah tak boleh hold lagi. Spring tu tak boleh hold lagi. Nanti
terangkat pula dia punya ni, jatuh, dia punya pickup ni jatuh ke bawah kan. Jadi saya gunakan spring yang lembut pula, saya tukarkan dia kan. Yang ni saya pakai spring yang keras, yang ni saya pakai spring yang lembut kan. Sebab apa? Sebab yang saya tebuk lubang tadi tu tak sama dengan saiz skru yang khusus untuk pickup ni. Owner bagi pickup ni tak ada skru. Jadi saya pakai skru pickup Ibanez. Ibanez yang INF punya standard punya tu kan. Jadi dia agak besar sikit kan. Jadi dia punya saiz tu tak sama. Jadi untuk mengurangkan risiko belakang hari tu, saya gunakan spring yang lembut. Supaya apa? Supaya dia punya thread dalam tu tak rosak, tak longgar, macam-macam lah boleh jadi kan. So yang ni so far alhamdulillah okey, selesai Jadi dia punya lopong dia tu belah bawah. Jadi tak adalah nampak urut sangat kan. Nampak macam tu lah. So the best way lah kan, kalau nak betul-betul cantik lah kan, tukar pick guard lah. Tukar pick guard ataupun custom pick guard baru kan. Baru dia okey. Lepas tu dia punya yang dekat sini pun pick guard dia tu agak kurang kemas lah. Nampak lah kesan-kesan sedikit, salah potong ada dekat sini. Tapi nasib baiklah dia termasuk dekat bawah neck heel ni. So tak adalah nampak sangat kan. Masa saya buka tu saya nampak lah. Jadi alhamdulillah lah, selesai lah semua. Shielding saya buat rewiring baru. Lepas tu saya buat copper shielding, self adhesive copper tape kan. Jadi dia punya continuity dia. Okay, so dia punya continuity dia. Okay, sebelum saya nak tunjuk dia punya continuity dia ni, saya nak bagi tahu masa saya buka pick guard ni, saya nampak dia punya wiring dia agak kurang kemas lah. Dia punya wiring dia, wire dia panjang-panjang, dia tak potong. Patutnya potong lah ikut dimension dia baru cantik kan. Ataupun kalau tak potong pun, bila wire yang panjang tu kita lipat baik-baik, kita gulung, kita bubur dengan kita ikat dengan kabel tie, baru dia ngam kan. Lepas tu untuk yang pickup yang original, humbucker yang original ni, dia punya ground wire dia just lilit pakai masking tape. Nampak macam kurang profesional kat situ. At least pakailah rubber sleeve kan. Nampak profesional sikit, nampak kemas kan. Ini dia just lilit dengan masking tape. So pada saya benda tu just simple je, tapi kalau kita buat kemas cantik baru nampak sikit kan. Jadi saya buat wiring yang barulah kan. Saya kurangkan dia punya saya lipat lah. Jadi saya buat wiring yang baru, saya susunlah elok-elok kan. Saya ikat elok-elok supaya dia tak bergerak, supaya dia rigid. Jadi tak adalah defect belakang hari. Jadi saya dah sembuh dengan dia punya pot ni dengan contact cleaner. Okey, sebut tentang pot ni. Kesemua pot ni saya dah tukar dengan Simmer Duncan. Saya tukar dengan pot Simmer Duncan. Tapi masih mengekalkan basic capacitor yang dia supply tu. Saya kekal kat situ, saya buat wiring baru kan. Jadi yang pot lama tu dia menggunakan shaft yang long shaft. Jadi maknanya bila kita nak main tremolo, tersangkut dekat pot. Memang tak boleh main langsung. Main tremolo dia sangkut dekat pot, dekat knob ni kan. Bila kita nak tekan tu dia sangkut. Macam yang ni alhamdulillah lah. Saya beli yang short shaftnya. Jadi ada space lah kita nak main tremolo. Tu kita boleh unjuk sampai habis tadi tu kan. So alhamdulillah lah, selesai semua. Lepas tu dia punya lubang pot ni tak sama dengan lubang pot yang asal. Lubang pot asal kecil, jadi saya kena gosok dia, kena kikir. Banyak kerja bang, memang banyak kerja. Saya ingat saya habis ni pun dalam 5 jam 6 jam juga kot buat ke semua whole entire pick guard ni dengan cavity control dalam ni. Lama bang nak siap kan. Lepas tu kita nak buat TNC lagi, kita nak calibrate lagi. Lepas tu kita nak buat setup untuk tuning stability kan, intonation lagi. Memang makan masa bang, memang drag masa gitar ni kan. Jadi itulah saya nak beritahu kat sini. Setiap benda yang dijual tu, ni saya terlupa nak tunjuk pasal continuity tadi. Alright. Jadi continuity dia, so kalau saya sangkut ni dekat tali gitar, so gitar ni dia dah ada shielding lah. Maknanya ada interfere, electromagnetic interfere, ataupun kita panggil EMI, electromagnetic interfere.
Bila EMI tu dia masuk dalam apa nama ni? Dia masuk dalam kena dekat gitar ni. Jadi dia tak masuk dekat amp. Jadi sound tu dia tak ada humming, dia tak ada noise. Sebab pickup passive ni kan dia ada noise kan. Jadi continuity dia alhamdulillah lah okey. Semua ada. Ya, maknanya kalau daripada luar ni dia elektromagnet tu dia tangkap dekat besi. So dia tak dia punya arus tu dia tak masuk dekat amp, dia tak ganggu amp. So dia melekat dekat sini. Maksudnya shielding tu, yang copper shielding tu dia jadi hub untuk grounding. Dia sangkut dekat sini. So dia tak adalah patah balik dekat amp. Dia tak adalah bising kan. Okay, sekarang ni saya tukar amp. Saya switch amp daripada angle ni. Saya pakai Marshall. Ni Marshall ni. Sekali dengan masuk dekat cap Marshall Origin 2x12. So tujuan saya nak tukar tu bukan apa, pasal kita nak dengar sound clean dia kan. Alright. Sebab amp angle tu saya tak ada dia punya pedal dia, leceh pula saya nak kena kurangkan gain lah apa semua kan. Nanti dia punya sound clean tu jadi distorted kan. Jadi baik saya pakai yang Marshall ni kan, dah senang. Cucuk je, tukar je kan. Alright, so sekarang ni ni sound pickup untuk Wilkinson single coil. So far tadi saya main Timuro, saya ujuk-ujuk tu so far okey lah Dia punya tuning stability tu alhamdulillah boleh lah dapat. Alright, sekarang ni mid dengan neck pickup dengan mid dia blend sekali. Okay, mid pickup Wilkinson. So yang ini adalah sound chorus effects yang dah sedia ada dalam preset M Marshall tu. Memang best abang, tak payah pedal, senang. Terus masuk, terus cucuk je. Kan. Right, mid pickup dengan auto split humbucker Seymour Duncan. Alright, okay, last one humbucker Seymour Duncan. Macam besar sound dia. Besar kan? Memang puas hatilah pickup ni. Right. Jadi alhamdulillah lah selesai lah semua. Tunggu owner je lah nak datang ambil. Alright. Jadi rasanya tak ada apalah yang serius lah pasal gitar ni. Cuma defect sikit-sikit tu biasalah. Jadi itulah yang membezakan gitar yang low end dengan high end. Maksudnya perbezaan yang ketara adalah effort untuk buat gitar tu bang. Effort kita nak buat gitar tu. Potong pick guard tu kena ada cara dia halus. Wiring tu ada cara dia. Kita nak ground tu ada cara dia. Kita nak solder tu ada cara dia. Banyak bang. Daripada segi cat tu memang lebih kurang sama je demi teknik. Cuma bahan yang digunakan tu lah. Cat tu kan nitro ke poly ke kan. Jadi itulah yang membezakan lah workmanship. Dia punya workmanship untuk gitar tu sebab makin halus kerja tu dia ambil masa yang panjang. Jadi untuk yang express punya itulah macam-macam lah jadi kan. Okeylah, rasanya tak ada apa dah kot. Saya nak kongsikan pasal gitar ni.
Jadi bila kita dah beli gitar ni, harga dia lebih kurang 1,300 kot. 1,300, 1,200 macam tu lah. Jadi bila kita dah ada gitar ni, kan, boleh pakai, nak pergi jamming ke, nak ke apa semua boleh. Nak boleh lenjan, nak pakai pergi konsert pun boleh. Tak ada masalah, nak pergi show ke apa semua kan. Cuma saranan saya lah, buat setup balik. Buat setup, lepas tu kalau boleh buat DIY, buat sendiri, boleh buat setup sendiri kan, buat fret leveling sendiri. Lepas tu the body is there, the neck is there. So tinggal kita nak improvise, kita nak upgrade pickup, kita nak tukar pickguard, kita nak refret, kita nak tukar bridge. So apa yang dia bagi tu dah cukup dah. Yang ni pun dah okey dah. Dia punya contour dia pun cantik kan. Memang ikut Fender punya style kan. Memang okey lah. Tak ada apa yang nak perlu risau lah kan. Dia punya workmanship dia tu semua tu buat pejam mata je lah. Sebab sesuai dengan harga dia, tak ada masalah kan. Okeylah, saya berhenti sampai sini sahaja dulu untuk episod yang kali ini. Semoga apa yang saya kongsikan tadi tu bermanfaat buat semua. Hingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.